Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita kembali dalam ruangan bual bicara bersama Dato' Eddie Rosedi, di mana dalam ruangan bicara ini Dato' Eddie akan berkongsi uh, kajian melihat fenomena semasa melalui kaedah pedoman dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Dato'. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, salam sejahtera juga. Ya, hari ini kita nak bincang mengenai satu lagi fenomena masa yang masih lagi hot, panas ni, iaitu tentang pelantikan jemaah menteri Kerajaan Malaysia. Jadi Datuk, kita nak kaji tentang semua menteri ke atau menteri tertentu saja hari ini, Datuk? Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam sesi pada kali ini. Memanglah kita ada jemaah menteri yang baru dilantik. Cuma kalau saya nak buat senarai satu persatu 60 orang lebih jemaah menteri ni, parahlah saya banyak ni kan. Cuma saya ada satu je. Dekat slide depan saya ni, slide depan anda ni, ada satu slide tentang satu menteri yang boleh katakan hot jugalah sekarang ni. Menteri Kesihatan yang baru, iaitu yang berhormat Khairy Jamaluddin. Ada kat situ dia punya pola tarikh lahir dia. Okey, daripada kajian pola tersebut, jadi kita dapati ada potensi-potensi di situ. Datuk boleh terangkan potensi-potensi dia ni? Okey. Yalah, sebenarnya kajian penomboran tarikh lahir ni kita bentangkan adalah kerana kita nak mengkaji pengalaman yang dilalui oleh seseorang itu supaya dijadikan sebagai panduan kepada kita ni lah, ya. Jadi macam yang berhormat Khairy Jamaluddin itu ada pola-pola dia seperti fenomena menteri, seperti potensi kesihatan, potensi sukan pun ada. Jadi maknanya di situ ada potensi dalam tarikh lahir dia yang kita boleh jelaskan lah. Malahan kalau sebelum ni pun dia terlibat sebagai Brigadier General dalam pasukan Wataniah pun ada dia punya pola dengan potensinya. Potensi tentang potensi kita daripada tarikh lahir tu kita dapat lihat dia punya kaitan di mana dia pernah memegang beberapa portfolio di dalam kementerian lah. Ya betul. Jadi ini sebenarnya salah satu lah daripada puluhan jemaah menteri. Nak saya kita nak bentangkan satu persatu tu ambil masa lah kan. Jadi untuk sesi kali ini kita ambil seorang je lah sebagai satu contoh lah ya. Di mana kita nak tunjukkan bahawa potensi seseorang itu ada dalam tarikh lahirnya ya. Jadi maknanya kalau seseorang itu ada potensi contohnya sebagai kesihatan. Ini contoh kesihatan ya. Kadang-kadang tu kita tak ada impian pun nak jadi menteri kesihatan pun maksudnya. Ya, zaman kecil kita tu mungkin kita tanya cita-cita jadi apa? Tak tahulah, jadi nak jadi jutawan kot. Agaknya lah. Tapi macam contohnya yang berhormat Khairy Jamaluddin ini dilantik sebagai Menteri Kesihatan sebab pola kesihatan tu ada dan sebenarnya dia boleh diperkembangkan. Bukan setakat jadi macam kesihatan biasa-biasa tapi boleh jadi sampai ke tahap menteri sekalipun. Itu dia punya potensi yang ada lah. Maknanya orang yang ada potensi kesihatan ni dia tak semesti jadi doktor. Dia boleh jadi menteri. Ya betul. Tak semestinya bila seorang itu ada potensi kesihatan, dia akan jadi doktor. Tak ada ya. Boleh jadi doktor. Sebenarnya dalam bidang kesihatan ataupun bidang-bidang lain lah, macam bidang kewangan, bidang pertanian dan seumpamanya, dia ada banyak sektor, ada banyak pilihan. Cuma dia punya kata kunci dia tu adalah tentang kesihatan, tetapi tidak semestinya menjadi seorang doktor ya. YB Khairy Jamaluddin pun bukan seorang doktor pun kan. Cuma dia tak tahulah kebetulan pada tahun lepas dia dilantik untuk menjalankan program vaksinasi ya. Kena kaitan dengan kesihatan. Tentang kesihatan juga kan. Padahal dia menteri sains dan teknologi, tapi ada kena mengena dengan vaksinasi iaitu kesihatan juga.
Ya, jadi daripada kita lihat setelah daripada setelah dengar apa yang Datuk bentangkan di sini, maknanya itu pada menteri, apa kaitan potensi itu dengan kita? Maknanya kalau individu tertentu tu kalau dapat dapat mengetahui potensi-potensi masing-masing, jadi apa yang perlu dilakukan? Okey, jadi maknanya sebenarnya ialah kalau kita ikutkan cerita lah, potensi ni sebaiknya kita tahu semasa zaman kita sekolah dulu kan. Maknanya bila cikgu tanya nak jadi apa murid-murid, kita boleh cakap lah kita nak jadi sekian lah. Setelah tahu tarikh lahir potensinya tu Kita senaraikan. lah. Kan. Tapi tak apa, tak mengapa. Kadang-kadang tu potensi ni dia boleh jadi macam satu perubahan yang dilakukan. Maksud saya, yalah, mungkin pada waktu kita sekolah dulu, kita mungkin bercita-cita jadi angkasawan contohnya lah. Tetapi, yalah, nak jadi seorang angkasawan ni bukannya puluh-puluh orang, tapi seorang aja kan. Jadi maknanya mungkin kita akan beralih kepada bidang-bidang yang lain. Contohnya macam YB Khairi Jamaluddin ni tiba-tiba menjawat bahagian Menteri Kesihatan pula kan. Kerana dia mengikut situasi, mengikut keadaan yang ada sekarang lah. Jadi di luar sana kalau lihat daripada slide yang Dato' Eddie bentangkan di depan kita ni, dia bagi tahu aja potensi apa-apa ada, tapi potensi tersebut terdapat berdasarkan pada angka-angka yang tertentu, begitu Datuk. Jadi Ya, betul. untuk dapatkan potensi anda, kita kena ada beberapa cara Datuk, boleh terangkan macam mana kita nak tahu ni? Kena belajar ke, kena beli laporan ke, macam mana Datuk? Yalah, yang terbaik sekali tentunya saya cadangkan kita dapatkan sebentuk laporan dulu supaya kita boleh digest ataupun hadam dulu. Kemudian selepas itu bolehlah kita masuk dalam kelas kan, dan juga kita ada buat personal coaching untuk mendalami dan memahami keadaan yang lebih mendalam tentang potensinya itulah kan. Ya. Jadi itu saja tu kita pada malam ini. Untuk ada sebelum kita mengakhirkan sidang pada hari ini, nak tambah apa-apa kepesanan apa-apa satu lagi tentang Kabinet Jemaah Menteri kali inilah PM yang ke-9 ni, dia telah mewawarkan konsep keluarga Malaysia. Memang satu kebetulan rasanya, sebab tentang perihal keluarga ataupun family ni, dia berlaku pada tahun 6. Tahun 6 ni adalah tahun 2022. Jadi kalau kita campur 2, campur 0, campur 2, campur 2, 6. Memang tak tahulah, tahun depan memang tahun tentang keluarga sebenarnya. Jadi kita akan kupas lagi tentang kabinet keluarga ni pada akan datang, insyaAllah tu. Ya, okey, kita boleh bentangkan lagi lah ya. Ya, itu saja perbincangan dan buat bicara kita pada hari ini. Terima kasih Datuk kerana memberi kita ilmu yang bermanfaat. Kalau siapa yang berminat untuk dapatkan laporan, untuk dapat personal coaching, untuk belajar, boleh hubungi Datuk dan admin Rosadi, itu saya dan juga Coach Nizam untuk pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.